Allah, saya mulakan dengan kalam Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, jadi insyaAllah selamat malam diucapkan kepada semualah yang hadir malam ni. Selamat malam, salam maghrib. InsyaAllah saya Muhammad Syazwan bin Muhammad Syariki selaku wakil daripada Majlis Perwakilan Mahasiswa PRISM. Dan insyaAllah sebelum kita pergi lebih lanjut, saya akan perkenalkan pengisi kita yang hebat ni. Nama diberi Muhammad Firdaus bin Muhammad Saleh. Beliau belajar di Institut Tazkiyah Islamic Business Management. Beliau merupakan alumni Quizem lah. Beliau ni melanjutkan pelajaran di Quizem. InsyaAllah tanpa melengahkan masa, ahari ni kita akan bahas topik yang agak menarik sebenarnya. Satu ayat daripada Al-Quran, ayat daripada surah Al-Ma'idah, ayat yang ke-35. Jadi saya tak nak melengahkan masa sebab penonton-penonton pun tak sabar nak dengar Ustaz ni bagi pengisian insyaAllah. Jadi boleh tafadhal masykurah. Silakan. Ringkas kan? Santai-santai kan? Santai je, tak apa, santai je. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana amma ba'd. Terima kasih kepada tuan moderator yang kacak dari Syazwan. Pertamanya tahniahlah diucapkan kepada MKMK atas penganjuran majlis bicara tadabbur Quran ni. Terima kasih juga kerana menjemput. Sebenarnya tak layaklah untuk saya berada di sini. Ramai lagi orang yang lebih hebat. Tapi ala kulli hal, apapun insya-Allah pada malam ni akan cuba tadabbur satu ayat daripada surah Al-Ma'idah yang membicarakan tentang indikator kepada macam mana ukuran untuk mencapai satu-satu kejayaan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Sadaqallahul azim. Bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan yang boleh menyampaikan kepadanya dengan mematuhi perintahnya dan meninggalkan larangannya. Dan berjuanglah pada jalan Allah untuk menegakkan Islam supaya kamu beroleh kejayaan. Sadaqallahul azim. Jelas kan suara? Dengar? Rasa macam cakap seorang pula. Jelas. Dengar. Merdu suara. Dalam ayat ni, yang pertamanya, dalam ayat ni Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman dengan permulaan ayat ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ayat ni khusus ditujukan kepada orang-orang yang beriman. Maknanya dalam Quran ni kalau kita tengok banyak perintah-perintah yang difirmankan di dalam Quran. Ada ya ayyuhan nas, ya ayyuhallazina amanu. Maknanya kalau kita kata ya ayyuhallazina amanu, ayat ni khusus diperintahkan kepada orang-orang yang beriman. Kalau ya ayyuhan nas, ayat tu secara umum membicarakan tentang semua manusia. Maknanya dibuka secara umum. Tapi kalau ya ayyuhallazina amanu, diperintahkan kepada orang-orang yang beriman. Beriman ni apa? Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Sayyidina Umar menyebutkan, hadis kedua daripada Imam Nawawi, hadis Arba'in Imam Nawawi, menanyakan dalam satu hadis tu Jibril. Kalau Syazwan ingat, hadis ni selalu diulang-ulang. Bila mana satu hari Rasulullah didatangi oleh malaikat Jibril dan kemudian ditanyakan oleh malaikat Jibril tentang Islam, iman dan ihsan, disaksikan oleh para sahabat yang berada ketika itu. Yang mana dalam keimanan, Jibril bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma huwal iman? Apa itu iman? Nabi menjawab, al-iman an tu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi yaumil akhir. Sebenarnya keimanan ni adalah kepercayaan, akidah yang dipegang oleh orang Islam, mengakui keesaan Allah Subhanahu wa taala, saksi bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah, dan mengakui keimanan kitab yang diturunkan, Quran, mengakui keimanan pada hari akhirat. Maknanya nak katakan khusus pada ayat ini, ya ayyuhallazina amanu, perintah kepada orang yang beriman, ittaqullah. Ayyuhallazina amanu ittaqullah. Di mana seorang muslim tu telah beriman,
Allah memerintahkan kepada mereka untuk bertakwa kepada Allah. Bertakwa dalam konteks ayat ni, ittaqu ni adalah satu kalimah fi'il amr yang menyatakan perintah. Ittaqu. Ittaqu ni berasal daripada kalimah at-taqwa yang bermaksud siyanatun nafsi ala kulli ma yudghiduhu Allah Ta'ala. Bermaksud memelihara diri. Taqwa ni maksud dia memelihara diri daripada setiap perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang Muslim, seorang mukmin perlu menjaga diri, memelihara diri daripada perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai orang beriman ni, kita bukan hanya melaksanakan perintah amar ma'ruf sahaja, tapi dalam masa yang sama kita juga memegang kepada nahi mungkar. Apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kita laksanakan, dan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kita tinggalkan. Maknanya memelihara diri ni dalam banyak tafsiran daripada mufassirin menyatakan ketakwaan itu adalah lebih berat. Takwa itu adalah satu benda yang berat untuk dilaksanakan. Sebab nak tinggalkan perkara-perkara kemaksiatan ni satu benda yang susah, satu benda yang berat. Daripada kita melaksanakan perintah, berat kan? Kita kadang nak buat perintah solat lah, kita ambil sebagai contoh kan. Rasa solat lambat tu, bila dah lambat nak solat tu rasa berat. Tapi benda tu boleh dilaksanakan lagi. Tapi kemaksiatan ni kadang-kadang berlaku tanpa kita sedar. Maknanya satu benda yang berat lah. Allah perintahkan kepada orang-orang yang beriman. Ya ayyuhallazina amanu taqullah. Itu ayat perintah yang pertama. Dalam ayat ni kalau kita tengok, ya ayyuhallazina amanu taqullah wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Ada 3 perintah yang Allah perintahkan kepada kita untuk kita laksanakan. Pertama, ya ayyuhallazina amanu taqullah, takwa kepada Allah. Memelihara diri kita daripada melakukan perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah. Dalam maksud lain, perkara-perkara kemaksiatan dan kemungkaran. Yang kedua adalah wabtaghu ilaihil wasilah. Yang pertama takwa, dan yang kedua wabtaghu ilaihil wasilah. Menyampaikan diri melalui jalannya. Wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi. Dan berjuang di jalannya, berjuang di jalan Allah. Wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Barulah matlamatnya tu sampai. Moga-moga kamu beroleh kejayaan. Okay. Wabtaghu ilaihil wasilah. Tadi kita dah sebut tentang takwa. Yang kedua adalah wabtaghu ilaihil wasilah. Kalimah wabtaghu, asal perkataan wabtaghu adalah ibtigha, yang bermaksud al-ijtihadu fi talabi syai'. Kesungguhan dalam mencari sesuatu. Mencari sesuatu. Kalau dalam maksud ayat ni, apa Allah kata? Bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan yang boleh menyampaikan kepadanya. Wasilah ni satu kata yang tak asing lah kan. Rasanya bagi kita selalu dengar wasilah. Wasilah ni dalam kalau kefahaman kita cara. Maknanya nak sampaikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ni, Allah bentangkan cara-cara dia. Bukan sekadar kita ni Allah suruh taat, Allah suruh laksanakan perintah, tapi kita tak tahu nak buat macam mana kan. Tapi wabtaghu ilaihi wasilah ni Allah bentangkan jalan. Allah bagi cara untuk kita sampai kepada dia. Dan wasilah ni ada 2 makna. Dalam pembahasan ulama membincangkan perkataan wasilah ni membawa kepada 2 erti. Yang pertama, wasilah yang memberikan makna cara dan jalan. Tariq, syari', wasilah. Dan yang kedua adalah wasilah ni disebutkan sebagai tempat satu kedudukan di syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu kedudukan ataupun darjat di syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita baca dalam doa selepas azan kan, Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati tammah was-salatil qa'imah
ati sayyidina Muhammadanil wasilata wal fadilah. Dan wasilah, sampaikanlah Nabi ni al-wasilah dan kemuliaan. Maknanya dia adalah satu kedudukan di dalam syurga. So dalam konteks ayat ni, jalan yang boleh, carilah jalan yang boleh menyampaikan kepadanya. Maknanya jalan yang boleh meletakkan diri kita ni dalam satu kedudukan yang tinggi, satu kedudukan yang mulia. Ini perintah Allah. Bukannya macam kalau kita kat dunia ni kadang diberi pilihan, kan? Diberi pilihan. Kalau kau nak berjaya, kita kena buat benda tu, kan? Tapi kalau tak nak, terpulang. Maknanya benda tu terpulang kepada diri kita. Tapi dalam Quran, bila mana satu kalimah tu, satu perintah tu dinyatakan dalam Quran, maknanya nak tak nak kita sebagai mukallaf, orang yang mengakui keislaman dan mengucapkan dua kalimah syahadah, kena buat, kena laksanakan perintah itu. Maknanya dekat sini Allah kata carilah jalan yang boleh menyampaikan kepadanya, menyampaikan diri kamu kepadanya. Maknanya kita kena cari jalan yang boleh boleh sampai kepada redha Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jalan ni pula, wasilah ni, ulama membahaskan wasilah ni adalah garisan, satu landasan syariat, amar makruf nahi munkar. Maknanya kita kena melaksanakan amar makruf dan nahi munkar. Wasilah ni banyaklah. Kalau amar makruf tu contohnya mengajak berdakwah, kan, mengajak orang solat, kan. Apa lagi tuan moderator? Kita sembang-sembang sikit. Apa? Ajak bayar zakat. Macam-macam lah banyak. Maknanya jalan-jalan yang mengajak kepada kebajikan. Dan nahi mungkar adalah perkara-perkara yang menegah diri daripada melakukan kemaksiatan dan kemungkaran. Bukan sahaja kita nak ajak orang buat zakat, kan. Ajak orang solat, tapi dalam masa yang sama kita kena menegur ataupun menasihati seseorang bila melakukan kemaksiatan ataupun kemungkaran. Maksudnya, dan bukan menegur orang lain, dalam masa yang sama diri kita juga. Diri kita pun boleh. Diri kita juga, kan. Melaksanakan amar makruf nahi munkar. Dan ada perbahasan yang lain, wasilah ni dibincangkan adalah sebagai perantara, penghubung perantara. Dan ada tak tahu, kalau kita ulas sikit je lah, perantara ni yang dimaksudkan adalah kalau pernah saudara tuan moderator pernah dengar tawassul, kan? Tawassul, kalimah tawassul. Tawassul ni ada yang dibolehkan dan ada yang tidak dibolehkan, kan? So yang dibolehkan tu macam mana? Yang dibolehkan tu adalah dengan cara kita memohon, antaranya kita memohon kepada seseorang untuk mendoakan kita. Itu dibolehkan. Maknanya contoh saya dengan Syazwan, kan. Saya dengan Syazwan, saya jumpa Syazwan, saya cakap, "Wan, doakan aku." Boleh. Maknanya tu adalah antara wasilah sebab kita kenal sahabat kita Syazwan, seorang yang alim, kan. Seorang yang banyak amal ibadah dia. Jadi kita meletakkan wasilah, mendoakan, mana tahu atas amalan dia doa tu sampai. Tu dibenarkan dengan orang yang hidup. Ada pun orang yang telah meninggal dunia, tidak dibenarkan, ataupun dengan perkara-perkara lain lah. Contoh dengan batu ke, kan. Kita kata batu ni suruh minta dia doa, kan. Doa minta dia nak sampaikan hajat ke, tu tidak dibenarkan lah. Tu sedikit
perbahasan berkenaan dengan wasilah. Wabtaghu ilaihi wasilah. Jalan ni, kalau nak kata jalan ni, banyak lah kan. Jalan ni, kalau Islam ni bukan hanya semata-mata solat, puasa, zakat. Tapi Islam ni luas kan. Daripada bila kata Islam ni syumul kan. Syumuliyah. Merangkumi keseluruhan kehidupan kita. Daripada kita bangun tidur, ada cara dia. Sampai kita tidur balik, ada cara dia. Ada cara, ada garisan yang Islam telah landaskan untuk kita ikut. So terpulang kepada kita lah. Kalau nak laksanakan tu, nak tak nak kena faham Quran dan Sunnah. Wajahidu fi sabilih ya ayyuhallazina amanu taqullaha wabtaghu ilaihi wasilah. Wajahidu fi sabilih. Fi sabilih. Wajahidu fi sabilih. Bersungguh-sungguh dan berjuanglah pada jalan Allah untuk menegakkan agama Islam. Wajahidu fi sabilihi. Bersungguh-sungguh ni makna kata kesungguhan dalam menegakkan kalimah Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan sekadar kita ni bersungguh-sungguh untuk capai hajat dunia kita. Dunia ni perlu, akhirat pun perlu juga. Dunia ini satu perkara yang kita kena grab. Akhirat pun kita tak boleh lupa. Dan wajahidu fi sabilihi ni adalah berjuang menegakkan agamanya ni. Agamanya ni adalah dengan makna kata mengajak manusia kepada amar makruf nahi munkar juga. Sampai wajahidu ni dalam satu konteks yang kata bersungguh-sungguh, betul-betul biar genggam api sampai jadi bara. Okay, betul. Betul. Genggam api sampai jadi bara. Maksudnya biar diri kita ni sebagai orang Islam ni, sebagai orang yang beriman ni, berjuang di jalan Allah ni, biar sampai Islam tu betul-betul naik. Betul-betul berada kalimatullahi hiyal ulia, berada di tempat yang paling tinggi. Bukan sekadar kita kena sedar hakikat sebagai seorang mukallaf ni. Kehidupan kita bukan sekadar makan, minum kan, tidur, lepas tu kerja, lepas tu kahwin, lepas tu tua, dapat anak, lepas tu meninggal. Bukan sekadar tu kan. Benda tu kata apa, sia-sia kan. Tapi kita kena sedar hakikat Allah menurunkan macam mana kita baca kan, qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Maknanya Allah menurunkan Nabi Adam ke dunia ni untuk menjadi khalifah. Maknanya kehidupan seorang mukmin, kehidupan sebagai seorang Islam adalah tanggungjawab dia sebagai mukallaf adalah untuk menjadi khalifah. Orang yang menyampaikan, orang yang menyebarkan dakwah-dakwah Islam. Orang yang menyebarkan ideologi-ideologi Islam. Maknanya kalau dalam kehidupan kita ni, kerja tu perlu, makan tu perlu, minum pun perlu. Tapi dalam masa yang sama kita ada tanggungjawab lain, iaitu dengan menyebarkan kalimah Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Jelas kan? Jelas tak ada? Jelas. Yang lain macam ni? Jelas tak? Yang lain macam ni jelas ke? Minta maaf ya kalau ada cacah merbah sikit. Okey. Kira ni. So makna kata tiga perintah. Tiga perintah yang Allah perintahkan kepada kita. Ya ayyuhallazina amanu taqullah. Yang pertama takwa. Wabtaghu ilaihi wasilah. Carilah jalan untuk sampai kepada redha Allah. Wajahidu fi sabilih. Dan berjuanglah di jalan Allah. Dan berjuang di jalan Allah ni bukan kita boleh bukan kita boleh buat suka hati kita.
Sabilihi ni atas landasan syariat. Berpandukan kepada landasan syariat. Mana kata contoh macam mana cerita maqasid syariat. Kita cerita pasal maqasid syariat kan. Maqasid tujuan kan. Syariat adalah jalan. Nak sampai kepada tujuan perlu melalui jalan yang betul. Dalam Islam kita tak boleh nak sampai kepada matlamat melalui jalan yang salah. Maknanya kita kena pastikan bila kita kata nak berjuang di jalan Islam, jalan yang kita lalui itu adalah jalan yang benar. Maknanya jalan yang dibenarkan, dibenarkan oleh Islam dan tidak mengandungi unsur-unsur yang menyebabkan diri kita ni melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengar? Jangan. Sorry. Ada gangguan. Jelas. Maknanya wajahidu fi sabili, nak berjuang di jalan Allah ni, stick diri kita pada amar ma'ruf nahi munkar. Dan yang terakhir, bila kita dah laksanakan tiga perkara ni, Allah kata apa? La'alakum tuflihun. Mudah-mudahan kamu memperoleh kejayaan. Kejayaan tu di mana? Kejayaan yang sebenar tu bila mana di akhirat nanti. Bila mana kita dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan semata-mata kejayaan di dunia kan. Orang kata kalau macam sekarang ni kejayaan tu diukur dengan material kan. Material, perkara-perkara yang bersifat fizikal. Sebelum ni, kalau dalam live sebelum ni dengan Ustazah Ainul Syairah membicarakan berkenaan dengan materialistik kan. Macam mana pemikiran daripada liberalism ni kan, yang meletakkan semua benda ni sebagai satu material, benda-benda yang materi. Maknanya kejayaan dalam Islam ni bukannya diukur melalui pencapaian orang tu di dunia. Orang tu kaya maknanya dia dah berjaya kan. Orang tu dapat belajar jauh, dia dah berjaya kan. Orang tu ada macam-macam lah yang bersifat material dikira berjaya. Tapi Islam ni kejayaan tu diukur lepas mati nanti. Lepas meninggal nanti, dekat mana kedudukan dia. Kedudukan kita lah. Kedudukan kita sebagai seorang hamba ni lepas berakhir kehidupan dunia ni, kat mana kita? Adakah kita di syurga ataupun na'udzubillah di neraka? Allahu a'lam kan. Benda tu hanya Allah yang tahu. So itulah dalam ni kita boleh faham juga kejayaan itu tidak datang dengan hanya goyang kaki. Allah bagi tiga task untuk kita capai kejayaan. Maknanya kena bersungguh-sungguh. Kita nak capai satu-satu benda tu kena lakukan dengan bersungguh-sungguh. Tak boleh sambil lewa, tak boleh goyang kaki tiba-tiba satu hari bangun-bangun dah berjaya. Tak. Tapi kejayaan itu datang dengan kesungguhan daripada diri kita sendiri. Rasa itu sahaja untuk tadabbur ayat surah Al-Maidah ayat 35. Baik, terima kasihlah saya ucapkan kepada saudara Firdaus ataupun Ustaz lah. Lebih seronok Ustaz lah sebenarnya. Ustaz Firdaus atas perkongsian kita malam ni. Jadi kalau kita dapat simpulkan daripada keseluruhan pengisian tadi, 3 poin yang Allah nak sebut dalam ayat ni lah kan. Yang pertamanya Allah minta kita supaya takwa kepada Allah. Kan macam mana yang saudara Firdaus sebut tadi. Kan bertakwa ni bermaksud kita melaksanakan perintah Allah. Tak kisahlah yang rukun Islam tu ke ataupun amalan-amalan lain yang kita boleh buat. Dan kita tinggalkan segala perkara yang Allah larang. Macam berjudi, berzina hari ni, isu arak dan sebagainya kan. So kita tinggalkan benda tu. Okay, itu yang pertama. Yang kedua yang kita dapat simpulkan juga adalah Allah suruh kita cari wasilah. Okay, wasilah ni maknanya macam yang Ustaz Firdaus sebut tadi kan, carilah jalan untuk kita dekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala.
jalan sekalipun. Okey, tapi yang sahih lah kan, jangan kita pula pergi kepada zat jalan yang Betul. menyesat kan. Join apa, pergi masjid tapi menari-nari, tak boleh lah tu. Macam tu. Okey, yang ketiganya yang kita boleh tengok adalah Allah perintahkan kita supaya kita berjihad di jalannya. Okey, agar kita mendapatkan kemenangan di dunia dan di akhirat, insyaAllah. Okey, jadi tu 3 poin yang kita boleh dapatkan daripada ayat ni, daripada pengisian yang kita dapatlah pada pengisi sampaikan, insyaAllah.